Inforia Islam, semuanya diikut. Healing kita, tapi kita juga ada monolog diri kita bercakap tentang healing kita. So insyaAllah di sepanjang 6 bulan ni, di sepanjang 26 minggu, insyaAllah kita akan kongsikan tips, teknik dan juga kisah-kisah inspirasi lah. Dan insyaAllah kita akan selip-selipkan juga cerita storytelling, dan insyaAllah dia akan memberi manfaat dan menjadi asbab kebaikan. Amin, insyaAllah. Sambil-sambil mandi balik ke rumah tu kan, kata. So kita nak dengar juga lah majlis-majlis ilmu, sebab masa saya berkhidmat di satu kementerian tadi. Terima kasihku atas kesetiaan, terima kasihku atas kebahagiaan, terima kasihku atas penghargaan. Janjiku pada terhadap agama. Riwayat Al-Bukhari. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. أستغفر الله وكان الله غفورا رحيما. 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 Kolej Universiti Islam Perlis, KUIPS, sebuah kolej universiti milik penuh Majlis Agama Islam dan ada Istiadat Melayu Perlis, MAIPS, sedang membuka permohonan bagi kemasukan Februari 2024. Tawaran beasiswa penuh pengajian tinggi MAIPS KUIPS, ajaan penuh yuran pengajian dan pendaftaran, allowance sara diri RM300 setiap bulan dan asrama disediakan. Untuk sebarang maklumat lanjut, sila layari laman web KUIPS di www.kuips.edu.my. Jom masuk KUIPS. Di sini pencinta sunnah dilahirkan.
Sebagai seorang isteri dan ibu kepada anak-anak yang sedang membesar, dapur semestinya dah jadi pejabat utama saya. Suami memang suka masakan saya. Anak-anak apatah lagi. Hari ni anak-anak dah order mi goreng basah. Saya awal-awal dah pesan pada suami, nak beli mi kuning, pastikan cuma mi kuning Laksamana. Mi dia kenyal, sedap dan semestinya halal. Mi yang sama mak saya guna hampir 50 tahun yang lalu. Itulah rahsia keluarga kami. Laksamana, semestinya cita rasa keluarga Malaysia. Baca talbiyah, Mat? Iyalah Mak Su, insya-Allah saya nak ke umrah hujung bulan ni. Ya ke, Mat? Dengan siapa? Dengan Zahazan Travel. Ustaz Zahazan ada syarikat pelancongan ke, Mat? Iyalah Mak Su, ramai dah pergi umrah dengan Zahazan Travel. Ada banyak lagi destinasi yang Zahazan Travel kendalikan. Selain umrah, seperti Balkan, Uzbekistan, Baitul Maqdis, Turki dan Eropah pun ada. Ramai yang dah pergi dan sedang buat tempahan dengan Zahazan Travel ni. Macam mana nak pergi dengan Zahazan Travel ni, Mat? Senang je Mak Su. Hubungi 011-5862-9475 atau layari www.zahazantravel.com. Betapa perlunya kekuatan, sebab Nabi SAW disampaikan salam oleh Jibril tentang Khubayb bin Adi yang sedang berada pada ketika itu di palang salib. Dan sebelum dia diangkat di palang salib, Abu Sufyan yang belum memeluk agama Islam bertanya kepada dia, kamu diberikan ruang untuk melakukan sesuatu, apa permintaanmu yang terakhir? Khubayb bin Adi berkata, aku mohon izin untuk lakukan solat sunat. Maka dia lakukan solat sunat pada ketika itu. Dan ketika dia melakukan solat sunat, dia melakukannya dengan cepat. Dan kemudian habis dia berkata, demi Allah, solatku merasai kelazatan yang luar biasa. Tetapi aku takut seandainya aku berlama, kalian akan menjangka bahawa aku takut pada kematian. Maka dia baca dengan cepat, dia baca dengan ringkas. Seandainya tidak, dia kata, aku tak seluruh saat aku adalah semata-mata melakukan solat. Dan pada saat tersebut, dia telah mula diangkat untuk disalib dan anak panah bakar dilepaskan. Dan saat itulah Abu Sufyan bertanya kepada dia, seandainya engkau dibenar pulang wahai Khubayb bin Adi, dan kami letakkan Muhammad di salib ini menggantikan tempatmu, bagaimana pandangan kamu? Khubayb bin Adi berkata, tahukah kamu bahawa demi Allah, kami tidak pernah merasa tenang bersama dengan keluarga kami. Seandainya kami tahu bahawa jari Nabi dicucuk dengan duri yang paling halus, dan kami tahu perkara tersebut, kami takkan pernah tenang bersama dengan keluarga kami. Tersentak Abu Sufyan, sebab Khubayb, dia berkata, Abu Sufyan berkata, aku tak pernah jumpa sahabat yang menyayangi sahabat seperti mana para sahabat menyayangi Rasulullah SAW. Dan pada saat itulah, rakan usrah yang dikasihi sekalian, ketika dia diangkat untuk dibunuh, dan Khubayb bin Adi membacakan doa pada ketika itu. Dia doa pada Allah Subhanahu wa taala, Allah makhfihim adada waqtulhum badada wa la tubqi minhum ahada. Wahai Allah, hilang setiap orang yang ada di sini dan bunuhlah setiap orang yang ada di sini. Dan wahai Allah, jangan tinggal walau seorang yang ada di sini. Rakan usrah, apa yang berlaku? Orang Quraisy bila dengar doa tersebut, setiap mereka tunduk dan berbaring di atas tanah, sebab dia takut doa itu kena kepada mereka. Dan saat itulah dikatakan bahawa dia menongak ke langit dan berkata, wahai Allah, aku bersaksi benarnya agama ini. Wahai Allah, sampaikan salamku pada Rasulullah. Yang kemudian Jibril terus pergi pada Nabi dan beritahu bahawa sesungguhnya sahabatmu Khubayb bin Adi berada di saat kematian, dan dia dibunuh pada ketika itu. Dan Rasulullah beritahu kepada sahabat, kamu pergi ke tempat sekian, di tempat sekian, dan turunkan mayat Khubayb bin Adi dan bawa ke Madinah untuk ditanam. Sahabat ini pergi sampai pada waktu subuh, dan ketika dia nampak jenazah itu, dia turunkan, dan bila turun jatuh jenazah, dan dia takut ketika itu ada orang Quraisy yang datang. Dia bersembunyi dan dia menunggu waktu, tetapi tidak ada orang datang. Ketika hari telah mulai cerah, dia pergi balik ke tempat tersebut, dan dia dapati bahawa tidak ada lagi jenazah Khubayb bin Adi. Rakan usrah, subuh itu memberi saksi. Sahabat itu terus pulang bergegas ke Madinah dan mengadu pada Nabi, aku tidak menjumpai sedang aku memerhati setiap saat. Nabi berkata, jenazahnya telah dikebumikan
malaikat di tempat yang hanya Allah mengetahuinya. Hari ini kita tak tahu di mana, tetapi itulah contoh akan Usrah, bagaimana jiwa para sahabat yang dibangunkan oleh Nabi. Mereka mulakan hari dan subuh adalah permulaan hari. Ya Allah, berilah kekuatan buat kami untuk membangunkan hari dengan hari yang terbaik daripada waktu terbaik, waktu subuh tersebut. Amin ya rabbal alamin. Pastinya kan ku bawa ke syurga. Terima kasihku atas kesetiaan. Terima kasihku atas kebahagiaan. Terima kasihku atas penghargaan. Janjiku pada Tabung haji melalui Tijari. Tijari tu apa bang? Tijari tu platform online tabung haji. Kita buka akaun online, pergi cawangan untuk pengesahan. Jom buat sekarang. Lembaga Tabung Haji Patuh Syariah, tiada had simpanan, 100% dijamin kerajaan dan zakat dilunaskan. Menyantuni Duyufur Rahman. Assalamualaikum. Dah buka akaun ke belum? Ini bukan nak cucuk, tapi dengar. Diskaun gila, jangan tak beli. Shipping pantas lagi free. Macam-macam mesti kau jumpa. Anda anggota koperasi atau usahawan koperasi mahupun individu yang berminat untuk mendalami ilmu tentang tadbir urus koperasi dan perniagaan? Jom sertai kursus di Institut Koperasi Malaysia, IKMA. Kami menyediakan pelbagai jenis kursus dan latihan khas untuk para kooperator dan usahawan. Maklumat lanjut layan www.ikma.edu.my atau ikuti kami di Facebook Institut Koperasi Malaysia. Institut Koperasi Malaysia, pencetus minda koperasi negara. Assalamualaikum kepada para pendengar Radio IKIM. Ini Kapten anda sedang bercakap. Saya ingin mengalu-alukan semua pendengar di dalam pesawat IKIM 1992R, buku vaksinasi dari perspektif sains dan Islam akan tiba tidak lama lagi. Buku ini menceritakan tentang penyakit berjangkit seperti polio, demam campak dan batuk kokol yang disebabkan oleh patogen boleh mengakibatkan berlakunya wabak penyakit. Juga sejarah-sejarah yang menunjukkan wabak penyakit tidak boleh dipandang ringan. Segera dapatkan bantuan kru dengan WhatsApp 011-5769-5400 untuk mendapatkan promosi percetakan sebanyak 35%. Sehingga itu, duduk tenang dan nikmati hari anda dengan tenang. Johor Bahru 106.2 FM. Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk Melaka 89.5 FM. Sekarang lihat hati. Memang betul sesuatu itu dinilai dengan kesucian hati. Tapi hati tak dapat dilihat. Yang terlihat adalah perilaku. Jadi, sucikan hati, indahkan peribadi. Daripada kami, Nausihat. Temperature kepada enjin di negara kita adalah 40 degree Celsius. Jadi kalau kita hidupkan enjin yang mana kenderaan kita telah berhenti lebih daripada 6 jam, auto choke akan bekerja. Ini akan menyebabkan enjin kita akan naik tinggi sehingga 1.8 RPM dan balik kepada statik 1.1 mula kalah perjalanan. Kerana ini akan memberikan temperature yang sama rata, seimbang dan sekata. Kalau kita start enjinnya terus bergerak, boleh juga, tak ada masalah. Sebab workshop memang ada je tunggu kan. Jadilah pemandu bijak, kocik selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Teruskan bersama IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Bicara
secara bermanfaat berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Anda kini sedang mendengar Destilasi IKIM bersama Mona Jasman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih lagi bersama Destinasi IKIM menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Dan bersama Destinasi untuk petang ini, untuk jam kedua setiap hari Isnin, masih lagi bersama Tariq An-Nur Jalan Syahaya. Dan Alhamdulillah kita ada di konti IKIM pada waktu ini bersama Tuan Rizal Rashid, Jurulatih Komunikasi untuk bersama kita, dan juga bersama yang berusaha Dr. N. Syafira Ibrahim, pensyarah kanan UiTM dan pesona expert ada di konti pada waktu ini. Kita maklumkan kehadirannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bagi Datin, khabar Datin? Baik, Alhamdulillah. Tuan Rizal, bagaimana dengan Dr. N? Apa khabar? Alhamdulillah. Apa khabar Datin? Baik, Alhamdulillah. Sihat walafiat, Alhamdulillah. Terima kasih masih lagi meluangkan masa untuk Destinasi dan Tariq An-Nur pada petang ini. Dan bersama para pendengar masih lagi di WhatsApp konti, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129 004 004, dan juga bersama untuk FB Live IKIM FM, boleh tonton di situ IKIM FM, dan juga di YouTube IKIM Media. Untuk petang ini kita akan sambung kembali bersama penampilan dan cara kita dilayan. Mungkin ada recap terlebih dahulu daripada Tuan Rizal. Silakan Tuan. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rusydi wa a'idni min syarri nafsi rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kepada bagi Datin yang bersama Dr. N, dan juga kepada semua pendengar-pendengar Tariq An-Nur pada petang ni. Sedar tak sedar kita dah 30 episod Datin. Maksudnya 30 bab dah. Hari ni bab yang terakhir. Kiranya topik yang terakhir. InsyaAllah. Dan macam yang bagi Datin mention tadi, kita nak recap. Sebelum kita nak bahas tentang penampilan dan cara kita dilayan pada petang ni, bahagian kedua. So kita nak recap apa yang telah kita bahas minggu lepas. Dan minggu lepas kita bersiaran di Makkatul Mukarramah special, dan sebelum tu Alhamdulillah di Madinatul Munawwarah. So hari ni di Malaysia, tanah air tercinta kita lah. Okey, tuan dan puan, pendengar-pendengar yang dihormati dan didoakan dengan kebaikan, sebelum kita nak bahas topik yang kita nak bahas pada petang ni, iaitu tentang penampilan dan cara kita dilayan bahagian kedua, jom kita recap apa yang telah kita bahas minggu lepas. Minggu lepas kita telah bahas tentang penampilan dan cara kita dilayan, dan ada 5 perkara yang kita kena hati-hati, ada 5 perkara yang kita kena maksudnya kena be careful lah. Yang mana kadang-kadang kita terlepas pandang, kenapa orang layan aku macam ni, kenapa orang tak respect, kenapa pasangan aku begini dan begitu contoh. Sebab mungkin kita tidak mengambil berat 5 perkara ni. So apa dia 5 perkara yang kita wajib hati-hati dan kita jangan terlepas pandang? Yang pertama adalah bulu dan rambut yang berada di badan. Maksudnya kalau kita kan kalau kita ada rambut, make sure rambut kita kemas. Kadang-kadang yelah Datin, kita dah lama kahwin, tapi macam rambut dah tak macam dulu dah rambut dah kembang macam Simba dah, macam saya lah lelaki contoh. Ataupun mungkin, alah Tuan Rizal, saya ni bukan kerja government pun, saya ni bawa e-hailing je. Tapi hati-hati tuan dan puan, sebab kita akan sebenarnya cara penampilan kita menggambarkan cara kita dilayan tuan dan puan. Jadi hati-hati dengan rambut kita dan bulu-bulu yang berada di badan. So semalam ataupun tempoh hari kita telah bahas bulu-bulu ni, contohnya misai kita, janggut kita, bulu hidung contohnya, ataupun kening kita. So itu yang pertama. Dan yang kedua tuan dan puan adalah tentang bau. So kita kena be careful ataupun kita kena berhati-hati tentang bau badan kita, bau kaki, bau mulut. So itu adalah perkara-perkara yang wajib kita ambil perhatian dari segi penampilan kita, insya-Allah. Dan yang ketiga, baju
perlu kemas. Penampilan kita perlu kemas. Dan minggu lepas kita telah bahas dengan tuan dan puan tentang kemas tu bagaimana. Kemas tu tak menggelebih. Dan saya sangat recommend, minggu lepas kita dah bagi tahu dah dengan tuan dan puan, anda boleh follow penulisan tentang daripada Dr. N. Shafira Ibrahim. Petang ni kita bawa dia. Mungkin ada yang tertanya-tanya, Dr. N apa So petang ni kita nak belajar daripada dia, insya-Allah. So baju perlu kemas, maksud kemas, saiz dia ngam di badan kita, tak terlalu panjang, tak terlalu gelebih dan seumpama dengannya. Dan yang keempat, pakaian yang kita pakai perlu mengikut TOP. So TOP ni apa dia? T adalah time, O adalah occasion dan P adalah place. Dan yang kelima tentang body language kita. Dan tuan dan puan, insya-Allah kalau kita aware, kalau kita hati-hati, kalau kita tidak terlepas pandang 5 penampilan ni, insya-Allah kita akan dilayan seperti yang kita nak, insya-Allah. Sebab kita semua nak dilayan dengan baik, Datin. Kita semua nak dilayan kita semua nak orang respect kita. Tapi soalannya adalah, adakah penampilan kita seperti yang kita nak orang layan kita? So sebelum kita nak bahas dengan lebih lanjut kan, Datin, jom kita sama-sama recap semula. Ada satu kisah ni, Datin. Saya sangat suka kisah ni sebab ramai orang dia selalu kata, Tuan, don't judge the book by its cover. Pada saya secara peribadi lah, saya kurang bersetuju dengan statement ini. Sebab perasan ataupun tidak, sebenarnya kita do judge the book by its cover. Cuma kita tak perasan je. Right? Dan bila kita sebut tentang penampilan ataupun judging the book by its cover, petang ni kita nak bawa kepada pendengar-pendengar yang dihormati sekalian tentang satu kisah. Kisah ni kisah Jalut dan Talut lah. Dan kita semua sedia maklum, kisah ni berlaku pada zaman Nabi Daud. Ada satu pemerintah ada satu ketua, ada satu leader yang dinamakan Jalut. So masa tu, Datin, Jalut ni membuat banyak kerosakan lah. So Jalut ni dia banyak membuat kerosakan dan masyarakat pada ketika itu dia rasa macam kita kena fight back. Tapi masalahnya tak ada leader yang nak lead tentera-tentera yang nak fight back tentera-tentera Jalut ni. So diorang pun nak senang faham macam ni lah. Jom kita fight back Jalut. Jom. Okey, siapa nak jadi ketua? Engkau lah. Tak nak lah, kau lah. Macam tu kan. So akhirnya bila tak ada leader, diorang pun buat satu keputusan nak jumpa dengan seorang yang bijak ni, seorang wise, seorang syekh ni. Untuk syekh ni lantik siapa leader yang perlu dilantik untuk fight back tentera Jalut. Dipendekkan cerita, Syekh ni dia lantik seorang lelaki yang dinamakan Talut. Dan bila Talut dilantik, group of people ni yang tadi minta pandangan daripada Syekh ni, dia macam persoalkan lah, Syekh, kenapa Talut Syekh lantik Kenapa diorang persoalkan? Sebab, Datin, Talut ni dia bukan golongan bangsawan. Dia bukan siapa-siapa. Nak senang faham macam ni lah. Ini nak senang faham saja. Dia tak ada kena-mengena dengan situasi politik di negara kita. Pernah satu masa dulu yang kita punya Perdana Menteri macam, siapa jadi PM ni kan? So bayangkan tiba-tiba dilantik Rizal Rashid pula jadi PM masa tu. Contoh. So orang pun macam out of the blue, kenapa Rizal ni dilantik? Dia ni bukanlah UMNO, dia ni bukanlah PAS, dia ni bukanlah keadilan, tapi out of the blue dia dilantik menjadi Perdana Menteri. Contoh macam itulah. Jadi pada ketika itu Talut dilantik untuk lead tentera yang fight back tentera Jalut. Dan masa tu group of people ni macam dia argue lah kan, sebab dia bukan golongan bangsawan, dia petani sahaja. Tapi Alhamdulillah, last kali diorang samik nawa ta'na lah. Maksudnya diorang taat lah, diorang ikut sahaja cadangan Syekh ni. Dan Alhamdulillah selepas Talut dilantik dan Talut mengetuai kepimpinan yang nak fight back tentera-tentera Jalut ni, diorang menang, Alhamdulillah. So soalan dia adalah, kenapa dia dilantik? Kenapa dia dipilih? Jawapannya dia ada dua. First kali sebab al-aql, yang kedua al-jism. Maksud al-aql, maksudnya dia, Talut ni adalah seorang yang bijak. Dan yang kedua al-jism, maksudnya Talut ni dia ada penampilan sebagai seorang ketua. Jadi apa kesimpulan daripada kisah ni, tuan dan puan? Sebagai seorang ketua, sebagai seorang pada saya seorang Islam sebagai seorang mukmin kita perlu jaga penampilan. Sebabnya tuan dan puan, penampilan ini akan mencerminkan cara kita dilayan. Dan saya selalu bagi tahu, kita sebagai orang Islam, kita wajib menjadi seorang yang atraktif. Kita wajib menjadi seorang yang menarik lah. Tapi again, menarik di sini dia
tidak melanggar hukum syarak lah. Maksudnya apa? Maksudnya kalau wanita menarik di sini tidaklah sampai perfume tu sampai menarik lelaki kan, ataupun makeup sampai over. So again, poin saya adalah tuan dan puan, kita sebagai orang Islam, kita sebagai orang beriman, kita perlu menitik beratkan soal penampilan, sebab penampilan ini akan menentukan cara kita dilayan. Dan insya-Allah petang ni kita akan sambung, dan yang paling best Datin, kita bawa Dr. N. Dr. N ni kita semua sedia maklum beliau seorang pencarah kanan di UiTM, di Fakulti Sains Kesihatan UiTM Puncak Alam, dan beliau juga merupakan seorang pesona expert. Dan beliau telah melatih puluhan ribu lah professional dan business owner. Dan petang ni kita nak minta Dr. N bahas sedikit tentang warna warna-warna baju yang akan menaikkan penampilan kita. Jadi tuan dan puan, kalau nak tahu lebih lanjut, so kena tunggu. InsyaAllah. Allahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih tuan. Dan untuk waktu ini kita akan berehat seketika, kita akan kembali selepas ini. Untuk bersama para pendengar, boleh tonton di FB Live IKIM FM, khususnya selepas ini ada warna-warni yang kita nak tengok kan, insya-Allah. Dan untuk bersama para pendengar, hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Berehat seketika, kembali selepas ini. Terus saja bersama kami hanya di Destinasi IKIM. استمروا معنا في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي لمبah Kelang 91.5 FM. Sekarang lihat hati. Memang betul sesuatu itu dinilai dengan kesucian hati. Tapi hati tak dapat dilihat. Yang terlihat adalah perilaku. Jadi, sucikan hati, indahkan peribadi. Daripada kami, Nausihat. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Harga diri itu ialah penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri tentang keupayaan dan kemampuannya untuk berjaya dan bahagia dalam hidup di dunia dan di akhirat. Subhanallah, tanda orang yang menghargai dirinya sendiri ialah dia menilai dirinya bernilai sungguh, berharga sungguh. Dia yakin dan dia percaya dia mampu berjaya, dia mampu bahagia dalam hidupnya. Walaupun mungkin dia bukan orang yang terpandai, walaupun dia bukan orang yang tercantik, ataupun orang yang mempunyai pangkat yang tinggi, tak semestinya dia syukur dengan diri dia sendiri. Kenapa ramai orang yang tidak bahagia dan tidak berjaya dalam hidup? Kerana ramai orang yang mementingkan pandangan orang lain terhadap dirinya berbanding pandangan dirinya terhadap dirinya sendiri. Apa orang lain kata, apa orang nak kata, apa orang nak komen, itu yang sangat dipentingkan, sangat difikirkan, sangat difokuskan. Padahal bisikan hati pada dirinya sendiri, iaitu self talknya, itu yang sangat lebih penting. Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi live segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Jika anda terlepas, anda masih lagi boleh menonton semula segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Like kami di Facebook sekarang. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Tariq An-Nur atau Jalan Cahaya. Alhamdulillah, kita masih bersama Tuan Rizal Rashid dan bersama Berusaha Dr. N. Shafira Ibrahim, pensyarah kanan UiTM dan pesona expert. Untuk petang ini, banyak Tuan Rizal kata kita ada warna-warni kita nak tengok hari ini. Mungkin untuk petang ini bersama Dr. N, apa yang kita nak persembahkan untuk petang ini? Silakan Tuan Doktor. Alright, terima kasih Datin. Tuan Rizal, terima kasih kerana menjemput saya bersama-sama untuk berkongsi bagaimanakah warna itu, adakah ia mempengaruhi penampilan seseorang. Okay, sebelum kita kupas dengan lebih lanjut Datin, saya suka nak membawa semua pendengar, semua penonton IKIM yang berada di live hari ini
untuk bersama-sama saya ke Maldives. Bila kita bercakap pergi Maldives. Okey, bila kita cakap pasal Kepulauan Maldives ni, mesti kita terbayangkan satu pulau yang sangat cantik dengan pasir yang memutih, dan pasir dekat Maldives ni kalau ikut fakta adalah yang paling unik, ada 5% sahaja di dunia. Okey, bila kita mendarat Datin, Toriza, right, kita nampak lautan biru yang luas terbentang. Nampak langit pun membiru. Okey, apa perasaan Toriza? Dekat Maldives saya rasa tenang, relax. Tenang. Healing istilahnya sekarang. Healing sekarang. Okey, baik. Bila kita nampak biru, kita nampak damai, kita nampak tenang. Okey, baik. Selepas minggu Datin, saya nak bawa sidang pendengar semua, kita pergi ke mendekati alam. Apa kata kita check in dalam resort yang berlatar belakangkan gunung gandang yang menghijau. Keliling kita hijau. Apa perasaan kita pada waktu tu, Datin? Kita rasa relax, kita rasa best, kita rasa nak explore juga. Kita rasa relax and rejuvenate. Because why? Because kita dikelilingi dengan warna hijau. Okay, itu kalau kita berada di alam, right? Bila kita bercuti. Sebenarnya kalau kita memandu di jalan raya ya tuan-tuan dan puan-puan, bila kita tengok traffic light berwarna merah, apa tindakan kita? Kita pasti berhenti. Dan apabila traffic light bertukar warna hijau, kita masuk gear dan kita akan teruskan perjalanan. Jadi sebenarnya sidang penonton, sidang pendengar IKIM Tariq An-Nur ya, bila bercakap tentang penampilan, warna itu memainkan peranan yang sangat besar, sangat penting. Kerana apa tuan-tuan dan puan-puan? Kerana dia akan memberi impak emosi kepada mereka yang melihat dan juga kita yang memakai. Dan dia bukan saja memberi impak emosi, tetapi dia akan memberi impak tindakan apa yang akan orang layan kita. Sebab tadi Toriza ada sebut bagaimana penampilan itu adalah bagaimana kita mahu dilayan. Alright. Bila kita bercakap tentang penampilan, bila kita dijemput untuk menghadiri any acara ke, temu janji, presentation contohnya, kita mesti fikir yang first kali in mind adalah apa baju kita nak pakai. Betul tak? Bila kita cakap baju apa nak pakai ni, mesti kita akan relate dengan design macam mana cutting macam mana dan bila design macam mana tu, kita pun terus terfikir brand apa yang kita nak pergi beli ni. Sedangkan tuan-tuan dan puan-puan, sidang penonton, sidang pendengar yang saya hormati sekalian, ada satu komponen yang kita selalu lupa, iaitu warna apa yang paling sesuai yang perlu kita pakai pada acara tersebut. Okey, dalam satu kompilasi research yang telah dibuat oleh Business Insider ya, dia mengatakan bahawa apabila warna di badan seseorang itu dalam individu dalam satu-satu masa akan memberi dua gambaran tuan-tuan dan puan-puan. Okey, yang pertama kan Datin, gambaran pertama, warna di badan kita yang kita pakai ini akan memperlihatkan status individu itu. Right, status sosialnya, status kerjayanya. Okey, dan yang kedua, warna di badan kita itu akan memberi gambaran the level of intelligence seseorang. Jadi sebenarnya kalau kita boleh rangkumkan, sebenarnya warna ini adalah non-verbal communication tools, alat komunikasi yang paling powerful kerana dia akan memberi impak bagaimana kita mahu dilayan dan siapa diri kita sebenar. That is a message that we send out to the people around us. Okey. Kita bercakap pasal warna, okey. Warna ni, Datin, sidang pendengar semua, ada dua kumpulan. Ada berapa kumpulan? Dua. Okey. Yang pertama kita panggil sebagai neutral color. Okey, yang pertama kita panggil sebagai kumpulan neutral dan warnanya ada 5. Okey, iaitu yang pertama adalah hitam, putih, kelabu, biru tua dan juga coklat. Kalau boleh saya ulang. Okey, hitam, putih, kelabu, biru tua dan coklat. Alright. Kebiasaannya warna-warna neutral ni kita akan pakai di seluar, di skirt, di blazer, di jaket, betul tak? Alright. Dan kumpulan kedua pula kita panggil sebagai fashion color, warna-warna fashion, iaitu warna selain daripada 5 tadi. Okey, seperti biru, hijau, warna kuning, warna orange, warna ungu. Jadi kan mesti pendengar semua tertanya-tanya sekarang, jadi yang mana satu nak pakai ni? Okey, kombinasinya kita panggil sebagai 3 rule of color.
Three rules of color. Maksudnya kan Datin, dalam satu-satu masa kita dicadangkan untuk memakai tidak lebih daripada 3 warna saja. 3 warna saja di badan dalam satu-satu masa untuk kita menyampaikan mesej kita adalah orang yang berkarisma dan juga profesional. Okey, kombinasinya bagaimana? Yang ni sidang pendengar kena ambil pen sikit, tulis, takut lupa. Alright, sifilnya adalah kita boleh gabungkan 2 kumpulan warna ini dengan sifil, 2 neutral color, 1 fashion. Okey, saya ulang, 2 neutral, 1 fashion color, ataupun 2 fashion color dan 1 warna neutral di badan seseorang. Okey, sebagai contoh kan, macam Tuan Riza pakai ni warna grey dan putih. Warna grey dan putih itu adalah warna neutral color, dan putih grey itu adalah neutral color kan. Yang ada 5 tadi. Apa dia? Hitam, putih, kelabu, coklat dan juga biru tua. Dan Tuan Riza ada gayakan 1 pocket square di sebelah kanan berwarna orange, and that is a fashion color. Alright. Jadi mesti ada yang tertanya, boleh tak kita pakai 1 kumpulan je? Alright, kalau kita pakai 1 kumpulan je kan Datin, kalau kita boleh bagi contoh ala badan beruniform di Malaysia, seperti polis. Okey, warna apa yang dikenakan uniformnya? Warna biru tua kan. Okey, biru tua tu adalah warna neutral. So katakanlah kita tengah makan dekat restoran ni, tiba-tiba kita nampak ada sekumpulan polis, anggota polis yang masuk, right? Apa perasaan kita pada waktu tu? Tengok polis yang pakai baju uniform, berdebar. Tak salah apa-apa pun, tiba-tiba kita rasa berdebar kan. Sebab apa? Sebab warna neutral yang stand alone akan memperlihatkan kita adalah penting, kita akan gain the respect, right? Dan dia akan menggambarkan bahawa kita sedang do something important. Do something important. And that is why kalau kita bijak memasukkan elemen suntikan warna fashion menggunakan sifir 2+1 ataupun 1+2 tadi, maka kita akan nampak lebih energetik dan juga fashionable. Allahualam. Baik, Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah. Itulah warna-warni yang kita perlu untuk penampilan. Rupanya ada warna tertentu kan. Janganlah Datin, mungkin pendengar-pendengar di radio mungkin tak nampak kan. Yeah. Di Facebook kita Datin paparkan juga warna-warna tadi supaya lebih ada visualnya lah InsyaAllah. Dan untuk waktu ini Tuan dan Doktor, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini untuk bersama para pendengar. Boleh tonton di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Berehat sekali lagi, kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. 1 jam setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran, zikir serta selawat yang menenangkan dan seruan azan dalam Renungan Hikmah setiap hari 7 hingga 8 malam di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Berbaik dengan orang-orang yang baik menyebabkan kita ini akan terarah untuk melakukan kebaikan, sehingga orang memandang dan juga kita sendiri akan merasakan bahawa kebaikan itu akan sentiasa menjadi amalan kita, sehingga kita menjadi sebahagian daripada orang yang melakukan kebaikan. Namun sebaliknya, kepada orang yang jahat, ketika kita berteman dengan mereka, maka yang kita akan perolehi adalah kesengsaraan. Disebut oleh Sayyidina Ali, wabayin ahla syarr tabin anhum. Kamu berpisah daripada orang-orang yang jahat, maka kamu telah selamat daripada mendapatkan akibat buruk daripada mereka. Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi live segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Jika anda terlepas, anda masih lagi boleh menonton semula segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Like kami di Facebook sekarang. IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di ruangan radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti Radio IKIM. IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Negeri Sembilan, 102.7.
Syafira Simpuri Islami Hania di Regensi Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini Alhamdulillah masih bersama Destinasi IKIM untuk Tariq An-Nur Jalan Cahaya, dan Alhamdulillah masih lagi bersama Tuan Rizal Rashid, Jurulatih Komunikasi kita pada petang ini, dan bersama yang berusaha Dr. N. Syafira Ibrahim, pensyarah kanan UiTM dan pesona expert. Masya Allah, Alhamdulillah. Tadi kita tengok ada neutral colour, ada fashion colour. Masya Allah, banyak colour yang kita boleh match sebenarnya, tapi kena ada hadnya. Tak boleh banyak-banyak colour kat badan kita kan. Mungkin untuk waktu ini bersama Dr. N untuk sambungan ini, silakan. Okey, tadi kita belajar kita ada three color of rules kan. Maksudnya sama ada kita gabungkan dua neutral dengan satu fashion, ataupun dua fashion dengan satu neutral color. Okay, selain pada itu kan Natin, warna ini ada 4 kualitinya. Bila cakap pasal warna biru contoh, kita ada biru pekat, biru cair, biru pudar dan juga biru terang. Okey, jadi biru terang ni kita panggil sebagai bright color. Okey, kita ambil contoh biru lah ya. Biru terang kita kategorikan dia sebagai kualitinya atau tonanya adalah bright color. Itu yang pertama. Okey, yang kedua adalah biru pudar. Lawan kepada terang ini adalah bila kita dah basuh berkali-kali, warna itu akan menjadi semakin pudar. Okey, menjadi semakin kusam. Dan that is what we call it as a category muted color. Okey, dan biru ni juga ada biru yang jenis gelap, biru gelap, atau kadang-kadang kita selalu guna perkataan biru pekat. Okey, and that is under a category kita panggil sebagai deep color. Dan yang terakhir adalah biru cair atau kita panggil sebagai light color. Jadi keempat-empat ini walaupun masih biru, tetapi akan memberi mesej yang berbeza sekiranya kita memakai tona yang berbeza. Okay, jom kita tengok apa mesej bagi setiap color quality itu. Right, yang pertama sidang pendengar dan yang mengikuti kita secara live yang boleh tengok di screen ya. Kalau deep color ini, warna pekat ini, warna yang gelap ini akan memberi message kepada orang yang melihat kita akan kelihatan berautoriti. Kita akan kelihatan penting. Alright? Dan kita akan kelihatan in charge dan juga mature. Okay, kalau kita boleh, saya ulang ya, 4 tadi adalah kita kelihatan berautoriti, kita kelihatan penting, in charge dan juga mature. Mungkin kita boleh buat satu case study. Baru-baru ini saya nampak dalam story Tuan Riza yang baru pulang membawa jemaah. Okay, bila kita cakap jemaah umrah atau jemaah haji ni, mesti kumpulan itu terdiri daripada ibu-ibu, ayah-ayah yang kaum senior kan. Jadi saya rasa tindakan bijak Tuan Riza pada waktu itu, selain mengenakan jubah berwarna hitam dan putih, beliau juga mengenakan jubah yang berwarna hijau gelap, coklat gelap dan juga biru gelap. Jadi di situlah akan memberi keyakinan Tuan Riza kelihatan mature, berkeyakinan dan berkaliber untuk membawa jemaah umrah dari Malaysia ke Madinah, Mekah dan seterusnya pulang ke tanah air. Itulah case study yang saya baru lihat minggu lepas. Okey. Dan tuan-tuan dan puan-puan, yang kedua adalah lawan kepada deep color tadi adalah light color. Okey, pernah tak dalam mana-mana situasi ya Datin, bila orang jumpa kita dalam mana-mana acara, dia kata dia teka umur kita lebih muda dari usia sebenar. Kalau kita boleh recall pada waktu itu, warna apa yang kita kenakan? Salah satu faktor warna light ni Datin, sidang pendengar semua, kita akan kelihatan lebih younger than the age. Kalau kita pakai warna-warna light, contohnya light blue, light pink, light yellow. Okay, selain daripada warna muda ini kelihatan younger, mesej yang akan disampaikan kepada orang sekeliling adalah kita kelihatan friendly. Kita kelihatan approachable, kita kelihatan baik hati. Jadi adakah faktor ini penting untuk kita kelihatan friendly, mudah didekati, approachable, baik hati? Yes. Kerana apa? Sebelum kita menjual, sebelum orang terima produk kita, sebelum orang terima idea kita, orang mesti suka kita terlebih dahulu. Jadi bila orang suka kita, maka orang mudah terima apa saja yang kita sampaikan, apa saja produk yang kita cuba kongsikan kebaikannya. Jadi kalau anda ingin menjual, pastikan warna-warna light ini pasti akan membantu dalam proses komunikasi dan menerangkan kepada audiens ataupun kepada pelanggan tuan-tuan dan puan-puan. Okey.
Seterusnya, color quality yang ketiga ya Datin, kita panggil dia sebagai warna terang, bright color. Cuba anda bayangkan biru terang tu. Okey, warna-warna terang ini tuan-tuan dan puan-puan akan membuatkan individu pemakai itu kelihatan bertenaga, bersemangat. Dan bila warna terang ni macam shocking pink ya Tuan Riza, dia akan get the spotlight. Get the attention from the audience. Jadi sekiranya pada acara tersebut, pada program itu, kita perlukan perhatian umum sebab ramai kita nak orang nampak kita. So you can wear something bright colour. Dan yang terakhir, walaupun terakhir, ini adalah warna kumpulan yang sangat penting. Okay. Muted colour ataupun colour kusam ataupun colour yang pudar ini selalu disalah tafsir Datin dengan warna light. So light dengan muted ni dia macam duduk sebelah-sebelah. Okay. Light ini dia warna lembut dan segar. Namun yang muted colour ini dia nampak kusam dan tidak bermaya. Okey, impaknya tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar semua, kalau kita memakai pakaian yang berwarna muted ini, kita akan kelihatan sakit. Kita kelihatan tak bermaya. Kita kelihatan tidak penting dan juga tidak bertenaga. Dan lebih sangat tidak digalakkan kalau kita letak warna ini paling hampir di muka. Kalau paling hampir di muka tu berarti maksudnya kita pakai tudung lah. Tudung yang berwarna muted. So sebab tu kadang-kadang pernah tak hari kita pergi kerja orang kata, are you okay? You nampak macam tak sihat je. Kita terlupa mungkin warna yang kita pakai pada waktu itu adalah muted yang memberi message bahawa kita tak sihat. Sedangkan rasanya kita macam okey je hari ni. Kan? Jadi Tuan Rizal, Datin, sedang pendengar semua, maksudnya kat sini warna yang dipakai itu sangat penting. Dia merupakan komunikasi, alat komunikasi non-verbal yang paling powerful kerana dia bukan sahaja memberi message emosi kepada orang sekeliling, tetapi dia juga memberi message tindakan bagaimana kita mahu dilayan dan bagaimana kita mahu mendapat perhatian daripada orang sekeliling. Allahu alam. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Ann atas ilmunya pada petang ini. Masya Allah, Alhamdulillah. Lepas ni boleh kita pilih-pilih lah warna apa yang kita boleh pakai. Masya Allah. Patutlah yang kadang-kadang Datin orang kata, awak ni muda lagi kita dah 4 series dah, kita dah 5 series dah. Rupanya sebab ada ilmu tentang kualiti color tu Datin. Ya, betul. Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Ann. Dan bersama Tuan Rizal, tinggal sedikit masa lagi Tuan. Mungkin ada pesanan terakhir, episod terakhir untuk tahun ini. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Rizal, banyak ilmunya. Dan untuk waktu ini pesanan terakhir daripada Tuan Rizal, silakan. Okey, terima kasih yang bagi Datin dan kepada semua pendengar-pendengar. Pertama sekali saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada pihak IKIM sebab sudi untuk memanggil saya untuk berkongsi. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling saya berterima kasih juga adalah pendengar-pendengar kita Datin. Kita ada ramai pendengar-pendengar yang setia, dan yang kedua, pendengar-pendengar kita juga share di social media. Ya Allah, itu adalah satu perkara yang sangat saya teruja lah. Dan yang ketiga Datin, saya just nak mohon maaf lah sekiranya ada mungkin kesalahan ataupun contoh-contoh ataupun mungkin yang tak tersebut nama ataupun tersalah nama, saya mohon maaf. Dan sebelum kita nak recap dan tutup ataupun memberi kesimpulan yang seterusnya, apapun yang kita sampaikan, yang paling penting adalah kita perlu amalkan. Sebab apa? Kita semua sedia maklum tuan dan puan, kita di Thoriq An-Nur ni kita belajar tentang komunikasi. Dan bila kita sebut tentang komunikasi ni kan, yang bagi Datin pada semua pendengar-pendengar yang kita hormati sekalian, kita tahu ultimate level ataupun paling puncak dalam komunikasi ni adalah untuk mempengaruhi. Dan bila kita sebut tentang mempengaruhi ataupun in order to influence people, kita kena menjadi seorang yang ada wisdom, ada kebijaksanaan dalam bercakap. Dan bila kita sebut tentang bijaksana, kita dah ada 30 set ataupun slot ni kan. Kita semua sedia maklum kan, kita nak bercakap, kita nak mempengaruhi orang dan nak menjadi seorang yang berpengaruh dalam bercakap, kita wajib menjadi seorang yang wise. Dan soalan dia adalah macam mana ataupun apa itu wisdom ataupun wise dalam bercakap. So wisdom ni ataupun bijaksana dalam bercakap ni adalah orang yang tahu masa bila nak diam,
dan masa bila nak bercakap. Soalan seterusnya Datin, macam mana nak jadi seorang yang wise dalam bercakap ni Datin? Macam mana nak menjadi seorang yang bijaksana dalam bercakap ni? Jawapannya tuan dan puan, first kali kalau kita nak jadi bijak ataupun bijaksana dalam bercakap, first kali kita kena ada ilmu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita kena praktikkan ilmu-ilmu yang telah kita sampaikan. Kita ada 30 sets, kita ada 30 bab. So tuan dan puan boleh recall lah selepas ni. Dan selepas kita amalkan, bila kita dah amalkan ilmu itu, kita niat untuk setiap kali kita bercakap, kita niat selepas kita praktikkan apa yang telah kita dapat, kita kena improve. InsyaAllah. So sekali saya ulang tuan dan puan, macam mana kita nak menjadi seorang yang ada kebijaksanaan dalam bercakap? First kali kita kena ada ilmu. Yang kedua, kita amalkan apa yang sudah kita pelajari. Dan yang ketiga, keep improving. InsyaAllah kita akan menjadi seorang yang wise, dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menjadi asbab kebaikan orang lain, tidak membuka aib orang, tidak membuka aib kita sendiri, dan juga insya-Allah kita bercakap dengan beradab. Allahu a'lam. Alhamdulillah, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak-banyak pada Tuan Rizal, Dr. Ann atas pertemuan untuk petang ini. InsyaAllah semoga ada manfaat besar kepada orang luar, di para pendengar di Radio IKIM. Masya-Allah, alhamdulillah. Terima kasih banyak. InsyaAllah ada kesempatan kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda, dan untuk anda terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Infuriah Islami. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Infuriah Islami. Masjid Negeri Negeri Sembilan. Masjid Negeri Negeri Sembilan merupakan masjid negeri yang terletak di Seremban Negeri Sembilan. Ia telah dibina pada tahun 1966 di atas tapak yang telah dikurniakan oleh kerajaan negeri. Memandangkan Negeri Sembilan pada masa itu belum mempunyai masjid negeri, maka kerajaan Negeri Sembilan di bawah pimpinan yang amat berhormat Tan Sri Dr. Muhammad Said bin Muhammad, Menteri Besar Negeri Sembilan ketika itu, telah bersetuju supaya masjid negeri dibina di kawasan seluas lebih kurang 2 hektar bagi menggantikan Masjid Jamik Bandar Seremban yang tidak dapat menampung para jemaah yang semakin bertambah. Ia telah dirasmikan oleh Paduka Seri Tuanku Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan pada hari Jumaat 24 November 1967. Reka bentuk masjid negeri yang dibina pada tahun 1967 ini begitu simbolik. 9 tiang, 9 ruang dan 9 anjung tambahan yang dibina menggambarkan struktur politik negeri di mana Negeri Sembilan yang satu ketika mempunyai 9 daerah pentadbiran. Masjid ini terletak bersebelahan dengan Taman Tasik Seremban di pusat bandar. Bekas bangunan Sekretariat Negeri berbentuk zaman kolonial juga terletak berhampiran. Masjid ini turut berhampiran dengan pusat pentadbiran kerajaan negeri iaitu Wisma Negeri, Wisma Persekutuan, Dewan Undangan Negeri serta Istana Hinggap. Reka bentuk masjid ini sangat unik dan menarik di mana ia merupakan seni bina moden bercampur elemen tradisional iaitu seni bina Minangkabau. Masjid ini mempunyai 3 aras. Aras pertama terletaknya bilik air, bilik wuduk, bilik kuliah, perpustakaan Islam dan juga pejabat pentadbiran masjid. Aras kedua terletaknya Dewan Solat Utama dan juga ruang solat sisi. Di ruang solat sisi, pengunjung boleh melihat keindahan Taman Tasik Seremban yang terletak bersebelahan masjid. Aras ketiga adalah ruang solat tambahan yang terletak di setiap diameter Dewan Solat Utama serta ruang lega di setiap sisi. Selain itu, sebuah menara terletak bersebelahan masjid. 9 tiang masjid merupakan tarikan utama seni bina masjid ini dari luar. Ia juga kelihatan cukup menarik pada waktu malam apabila setiap tiang ini dipancarkan lampu. Dinding Dewan Solat Utama dipadankan dengan kaca dan kayu dan Dewan Solat Utama ini dilengkapi dengan sistem penghawa dingin. Sekarang permasalahan terjadi di sana sini karena hilangnya rahmat, dan rahmat adalah hakikat keindahan. Kita titi satu demi satu urusan kita dengan Allah, urusan dengan Rasulullah, urusan dengan sesama manusia, dan manusia bermacam-macam ikatan kita dengan mereka. Ada dia adalah istri kita atau suami, ada anak,
bahkan ada bekerja yang bersama kita, atau mungkin kawan-kawan dalam bisnis berniaga. Semua ini adalah manusia-manusia. Jika kita salah menata hubungan hati kita dengan mereka, maka kita punya banyak kesusahan. Ketemu istri susah, ketemu anak susah, ketemu tetangga susah, ketemu siapapun jadi susah. Akan tapi kalau orang hatinya tertata, subhanallah, dia bertemu dengan istri penuh dengan kebahagiaan, dengan penuh kegembiraan, dengan keindahan di saat bertemu dengan anak, karena dia mencintai dengan penuh keindahan. Bahkan dengan karyawan yang bekerja dengannya, dia hubungannya adalah bukan hubungan sekedar hubungan pekerjaan, hubungan materi, akan tapi ada hubungan hati. Maka ketahuilah, kita melihat mereka pun dengan penuh rasa kegembiraan, rasa bahagia, dan juga dengan siapapun. Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi live segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Jika anda terlepas, anda masih lagi boleh menonton semula segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Like kami di Facebook sekarang. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bagaimana organ-organ yang pelbagai yang ada pada diri kita ini terbentuk. Kalau kita tidak kenal diri kita, kita tidak kenal siapa pencipta kita. Jadi apabila kita mula mengenali diri kita, kita akan ada kesedaran tentang pencipta dan kita akan ada keyakinan bahawa pencipta itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka insya-Allah kita akan kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kuantan 89.6 FM. الحال
شب الهدى وحبى وما تكلمت جذع في الحشا ترى Inspirasi